姐妹们平安，今天是一个特别的礼拜三，我们可以请到从远方非洲刚刚回来的提多迪马牧师。Selamat sore ibu-ibu, hari ini merupakan hari Rabu yang khusus spesial karena kita dapat mengundang Pendeta Titus Dima yang baru saja kembali dari Afrika。我们一同来唱一首诗歌，第三季的诗歌本第24首无人相主。Mari kita mulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari buku edisi yang ketiga nomor 24. Tak seorang lain seperti Yesus， 让我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心的朋友，永不改变。Aku ingin menceritakan tentang Yesus sahabatku yang setia。没有人像耶稣这样爱顾我，没有人像主耶稣这样忍耐，他把我罪恶全赦免。Tidak ada seorang yang seperti Tuhan Yesus, begitu mengasihi, begitu memperhatikan saya, dan dia mengampuni dosa-dosa saya. 无人相主, tidak ada orang yang seperti Yesus. "他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离种罪孽，无人像耶稣这样爱顾我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶全赦免。主爱我何等大哉， waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Ya, selamat malam. Salam ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu sekalipun hanya melalui Zoom. 感谢上帝，我们能够再一次见面，虽然是在网络。 Tapi pastilah kita bertemu di dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan kita. 但是肯定的，我们在祷告中，我们在灵里面能够相见。 Saya membawa banyak salam dari Gini Bisau bagi semua ibu-ibu. 我带着Gini Bisau的问安。 Terima kasih untuk semua dukungan doa bagi pelayanan di Gini Bisau dan juga bagi saya secara pribadi.
谢谢各位为我的祷告，以及为Guinea Bissau的施工的代祷。Ya, doa kita supaya pandemi ini berakhir dan kita bisa bertatap muka, bisa bersekutu lebih dekat. 我们的祷告就是让这个瘟疫能够赶快的过去，我们能够真的在肉身中相见。 Baik ibu-ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, pada sore dan menjelang malam ini kami datang kepadamu. 天父上帝，在傍晚的时候，我们来到你的面前。 Terima kasih karena Tuhan melindungi dan memberkati kami. 谢谢你的保守以及赐福。 Kami berdoa supaya firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan hidup kami. 求你让你的话在我们的心中，在我们的生命里面有作为， Menolong kami untuk terus berjalan dalam iman dan juga pengharapan kami. 帮助我们在信心和盼望中行走。 Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. 求主赐福我们，祷告奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat dan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28. 我们一同来看马太福音第11章，马太福音11章第28节， yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Bacaan yang kedua dalam Mazmur 68 ayat 20 dan 21. 第二处是在诗篇68篇中文19、20节。 Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. 天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神，人能够脱离死亡，是在乎主耶和华。 Tema perenungan kita adalah bebannya, aku adalah bebannya. 今天的题目就是我的重担就是神的重担。 Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 姐妹们， beban adalah bagian dari kehidupan nyata kita tiap waktu. 我们生活中免不了有重担， Tidak mengenal usia. 这个担子不看人的年龄。 Jangan kita pikir semakin usia kita bertambah, semakin beban itu ada dalam hidup kita. 不要觉得说我的年纪大了增加了，所以重担也增加，不要这样想。 Dalam berita baik di televisi ataupun di surat kabar, bahkan dalam semua internet, ada banyak pemuda remaja yang mengakhiri hidupnya karena beban hidup. 我们可以从媒体、从报纸或者是电视看见，有很多青少年人也结束他们自己的生命。 Mereka begitu muda. 他们还那么样的年轻， Bahkan ada anak-anak yang lahir dalam keluarga yang cukup berada. 甚至有些在富足的家庭的青少年人， Mereka menempuh pendidikan yang baik. 他们得到好的教育， Tetapi usia tidak membatasi seseorang untuk mengalami pergumulan hidup dan beban hidup. 但是生活的重担并不看人的年龄。 Beban hidup ini tidak mengenal di mana kita berada. 生活的重担没有看我们在什么地方， Di kota besar ataupun di desa. 大城市、小乡村， Tidak mengenal dalam keluarga apa dia berada. 也不看你是从哪一个怎么样的家庭出来的。 Mereka yang berada di luar gereja atau di dalam gereja. 在教会外面、里面，
Beban ini adalah bagian nyata dari sebuah kehidupan. 重担是我们人生的一个很实在的事情。 Beban ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang semakin hari beban itu tidak berkurang tetapi makin berat. 说真的，这个重担没有减少，反而增加。 Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semakin kita berusia, memang kalau ada beban dan itu tidak terlepas akan menjadi berat. 真的，我们的生活的担子会越来越重。 Saya mengalami itu di Afrika. 我在非洲经历这件事情， Seringkali kami berjalan kaki. 很多时候，当我们走路的时候， Beban yang dipikul mungkin hanya 1 atau 2 kilo di pundak. 那些当做担子的人呢，可能是只有背1-2个公斤的担子。 Itu adalah pakaian juga dengan Alkitab di dalamnya. 里面呢有圣经，背了背着一点点的衣服。 Perjalanan kilometer yang pertama, kedua, ketiga masih enteng. 当我走1-2公里的时候，还是觉得很轻神。 Tetapi semakin kilometer yang berikutnya dan makin panjang, beban yang sama hanya 1 kilo, tetapi itu sepertinya makin memberatkan. 但是当我走得越来越远的时候，原来是1-2公斤的担子，我觉得就越来越重了。 Badan mulai bereaksi dengan banyak berkeringat. 身体开始流很多的汗， Tenaga makin berkurang. 力量减少了， Mengalami kehausan. 口渴。 Pada akhirnya beban itu yang ada di pundak, maunya ada orang lain yang datang menolong mengambilnya. 最后呢，我就觉得说，这个担子最好有人帮我担当。 Dan memang ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak pemuda yang pada akhirnya menolong saya mengangkat beban saya. 真的，后来呢，有一些的年轻人就帮助我把我的担子替我背， Sehingga saya dapat berjalan tanpa beban. 以至于我可以没有中断的走路。 Memang beban yang ada di pundak kita dalam hidup kita menguras semua tenaga dan pikiran kita. 真的，我们人生的这个担子呢，消耗我们的力量。 Jika beban ini tidak dilepaskan, dia akan membekas, bahkan akan melukai kita. 假如这个担子没有卸下的时候呢，它就会留下痕迹，并且会伤害我们。 Ada beban dari karena dosa kita, kegagalan kita. 有一些因为我们罪恶或者是失败的重担。 Dan kita tahu itu hanya bisa dibereskan oleh darah Kristus melalui pengorbanannya. 这个担子呢，就耶稣基督的宝血才能够替我们解决。 Tapi juga ada beban di dalam kehidupan, di dalam pergaulan yang keluar dari karakter kita. 另外有一些担子呢，是因为我们生活上我们出轨了，我们跟我们的品格有关系。 Dan ini kita harus memberanikan kita membereskannya. 我们要勇敢的去面对、去解决。 Mengapa kita harus membereskannya? 为什么我们要解决呢？ Karena beban-beban ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus akan membekas di dalam hidup kita. 因为如果没有解决这个担子，会留下痕迹在我们的生命里面。 Jika ada masalah di antara ibu-ibu, pastilah tidak ada keberanian untuk bertemu. 假如我们之间有嫌隙，我们一定不愿意见面。 Bahkan mungkin kalau seandainya nanti persekutuan diizinkan untuk ada di gereja, maka kita tidak berani untuk ikut persekutuan karena beban itu ada di dalam hidup kita. 假如有一天我们能够实体聚会的话，那么心中有隔阂的人呢，就不敢见他所要见的人了。 Beban yang menjadi pergumulan hidup kita, kita harus sungguh-sungguh dapat membereskannya di hadapan Tuhan. 我们生活的担子，我们一定
要找出路解决。 Di dalam bacaan kita dikatakan Tuhan menanggung beban kita. 圣经刚才我们所念的告诉我们说，上帝为我们背我们的重担， Bukan hanya dosa-dosa kita ditanggung oleh Kristus, 基督不是单单我们的罪的重担， tapi juga persoalan-persoalan hidup kita ditanggung oleh Kristus. 我们生活上的担子，耶稣基督也愿意为我们担当。 Dia tahu bahwa kita ini terbuat dari tanah. 他知道我们的本体不过是由尘土而做的， Cepat rapuh dan lemah. 是软弱的，是容易破碎的。 Dalam bacaan kita Tuhan Yesus mengundang untuk datang kepadanya. 在马太福音，主耶稣邀约我们来到他的面前， Marilah kepadaku. 他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。 Kita tidak hanya datang ke persekutuan. 我们不单单来参加姐妹团契， Kita tidak diundang saja untuk datang ke gereja. 我们不是单单被邀请到礼拜堂， Tapi kita diundang kepada kepala gereja. 我们更是被邀请来到教会的元首。 Kita diundang untuk datang kepada pemilik hidup. 我们被邀请来到生命的主的面前。 Jadi mata kita, hati kita harus tertuju kepada Tuhan sekalipun kita datang ke gereja untuk beribadah. 所以我们心灵的眼睛应该向主看齐，虽然我们来到礼拜堂， Kita tidak hanya datang kepada hamba Tuhan. 我们不但来到神的仆人的面前， Kita harus datang kepada Tuhan. 我们更是要来到上帝本身的面前。 Kita tidak hanya dekat dengan hamba Tuhan. 我们不但要跟神的仆人亲近， Kita harus dekat dengan Tuhan. 我们更是要与神本身亲近。 Pengenalan kita akan hamba Tuhan harus diikuti dengan pengenalan yang dalam akan Tuhan. 我们跟随神的仆人，应该是凭着我们对神的认识。 Benar kita ditolong oleh hamba Tuhan. 是的，神的仆人帮助我们， Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya. 我们可以向神的仆人倾心吐意。 Tapi pada akhirnya kita membutuhkan Tuhan yang dilayani oleh hamba Tuhan ini. 但是最终呢，我们需要神，就是神的仆人所侍奉的神。 Karena hamba Tuhan sendiri akan mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. 因为神的仆人一定是鼓励我们直接来到神的面前， Karena kita adalah anaknya. 因为我们是神的儿女， Kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. 我们实在生命里面，我们需要神。 Dan undangan Tuhan untuk semua, dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. 主耶稣的邀请是向世界所有的人，所以他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来， Tidak terkecuali. 没有一个是例外的。” Bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan sungguh membutuhkan Tuhan tiap hari dalam kehidupan dan pelayanan saya. 我自己身为神的仆人，我每一天都是需要神的帮助，在我的侍奉里面。 Ibu-ibu di rumah, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apa saja membutuhkan Tuhan tiap hari. 姐妹们在家里面，在侍奉里面，每一天你们也需要主的帮助。 Dan Tuhan berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 耶稣应许我们说：“我要使你们心中得安息。” Kapan Tuhan menanggung beban kita? 神什么时候为我们背重担呢？ Di dalam bacaan kita dalam Mazmur 68, 在诗篇第68篇， saya senang terjemahan dalam bahasa Portugis ataupun bahasa Kreol, pasti dalam bahasa Mandarin lebih tepat, lebih baik, Ibu ya. Karena di sana dikatakan, Oke, silakan Pak.
Terpujilah Tuhan yang hari demi hari menanggung bagi kita. Tapi di dalam bahasa Kreol atau Portugis dikatakan, terpujilah Tuhan yang dari hari ke hari menanggung beban kita. Di sini dalam bahasa Indonesia tidak ada kata beban. 在这个英语文没有这个单字，但是在葡萄牙语跟中文有说天天背负我们重担的主是应当称颂的。 Jadi kapan Tuhan menanggung beban kita? 那么神什么时候替我们背重担呢？ Di sini dikatakan hari demi hari atau setiap hari. 这里说天天， Betapa hati ini bersukacita. 我们是多么的喜乐。 Ada suatu jaminan bahwa ada Tuhan yang tiap hari menanggung beban kita. 神给我们保障，他每一天为我们背担子。 Stres dan depresi seharusnya tidak boleh menguasai hidup kita. 这个挫折感不应该操纵我们， Kekecewaan, merasa kesepian atau sendirian tidak boleh karena Tuhan menanggung beban kita tiap hari. 寂寞孤单的感觉不应该存在我们里面，因为上帝天天为我们背重担。 Saya tidak tahu secara jelas apa yang membebani kehidupan ibu-ibu. 我不晓得你背了什么重担呢？ Tapi Tuhan Yesus sudah mengundang kita untuk datang kepadanya. 但是主耶稣邀请我们来到他的面前， Dan di sini ada jaminan hari lepas hari Ia menanggung beban kita. 因为上帝给我们保障，他说天天为我们背重担， Sehingga sukacita dan damai selalu ada dalam hidup kita. 以至于平安喜乐在我们的心中。 Karena mengingat Bapa Surgawi menanggung beban saya. 我们要记得，我们的天父天天为我们背重担， Tiap hari Ia menanggung beban kita. 每一天。 Dalam Yesaya 46 ayat 4, 在以赛亚书64章第4节 saya bacakan dalam bahasa Indonesianya demikian. 这样说： Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. 以赛亚书第46章第4节，这里说，上帝说：“直到你们年老，我仍然这样；直到你们发白，我仍然怀揣。我已经造作，也必保保；我必怀抱，也必拯救。” Ya, sampai masa tuamu, 直到我们年老发白的时候， sampai masa putih rambutmu, 当我们头发都白了， digendongnya kita, 上帝要怀揣保保我们。 ditanggung dan dipikulnya kita, 他要怀揣我们， dan diselamatkannya kita. 也必拯救我们。 Ini janji Tuhan. 这是神的应许。 Siapa yang dapat melakukan ini kepada kita? 什么人能够为我们这么做呢？ Siapa yang tiap hari mau menolong kita? 什么人愿意天天帮助我们呢？ Bahkan siapa yang mau menemani kita sampai masa usia tua kita? 谁要陪我们直到我们年老的时候呢？ Kita memiliki anak-anak, 呀，我们有孩子， tapi mereka berkeluarga lalu juga mereka bekerja. 然后他们有成家立业，他们有他们的工作， Ada yang tinggal dekat, tapi juga ada yang pergi jauh. 有的住在附近，有的住在远方。 Tapi Tuhan tidak pernah pergi jauh dari kita. 但是上帝从来没有离开我们很远， Ia Immanuel yang menyertai kita. 他是以马内利的神与我们同在， Ia menanggung beban kita, 他为我们背重担， bahkan menyelamatkan kita. 甚至于拯救我们。 Lalu bagaimana Tuhan menanggung beban kita? 那他怎么样为我们背负重担呢？ Tuhan Yesus menjadi manusia.
耶稣基督来到世界做人， Di kayu salib ia menanggung beban dosa kita. 在十字架上，他为我们背负罪恶的重担， Ia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. 他使我们与神和好， Ia menjadikan kita anaknya. 他使我们成为神的儿女。 Dan karena kita anak-anaknya, 因为我们是神的儿女， maka kita mempunyai jaminan kita diperhatikan oleh Bapa di surga. 所以我们得到保障，天上的父要关心我们。 Kita adalah anak yang dibeli oleh darah Kristus. 我们是耶稣基督用宝血的重价所买赎回来的， Kita tidak akan ditinggalkan sendirian. 我们不会被撇下， Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. 因为基督的宝血买赎了我们。 Jikalau ibu-ibu membeli emas, 假如你们买黄金， pasti emas itu akan ditaruh di tempat khusus. 你一定把那个黄金放在一个特别的地方， Selalu dilihat apakah emas yang ditaruh ada di tempat yang diletakkannya. 所以你一定常常看那个黄金还在不在。 Kita dikatakan oleh Alkitab ditebus, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah Kristus. 圣经告诉我们说，上帝买赎我们不是用金银，但是用耶稣基督的宝血。 Kita lebih berharga dari emas dan perak. 我们比金银更宝贵。 Pikiran dan perhatian Kristus tertuju kepada kita. 耶稣基督的思想注意力专注在我们的身上。 Mungkin saja kita merasa sendirian di rumah. 可能有的时候你会觉得你一个人孤单在家里， Tapi ingat, Allah adalah Immanuel. 你记得神是以马内利的神。 Bapak, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan Yesus yang terakhir. 亲爱的姊妹们， Adalah bebannya adalah bebanku. 最后我要强调的就是这个重担是这个担子是很特别的。 Tadi bebanku adalah bebannya. 刚才说我们的担子就是神的担子， Tapi sekarang bebannya adalah bebanku. 现在呢，神的担子也变成我们的担子。 Bagaimana Tuhan memiliki beban? 怎么说呢？神为什么有担子有重担？ Jikalau dia memiliki beban, dia bukan Allah. 如果上帝有重担，那么他就不是神了。 Tapi ingat Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. 记得耶稣基督曾经来过世界做人， Dan dalam tugas pelayanannya dia memiliki beban. 在耶稣基督的侍奉里面呢，他有重担。 Beban Kristus adalah beban jiwa-jiwa. 耶稣基督的重担是什么呢？就是对迷失的灵魂， Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Allah. 那些还没有认识上帝的爱的灵魂。 Matius 9 ayat 37 berkata, tuain memang banyak tetapi pekerja sedikit. 马太9章第37节说：“庄稼多，做工的人少。 Ini kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. ”是耶稣基督口中所说的。 Lalu dia melanjutkan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. 所以耶稣基督教导我们说：“所以你当求庄稼的主打发工人， Supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 求庄稼的主打发工人去收割庄稼。” Kita disuruh berdoa untuk jiwa-jiwa. 上帝要我们为还没有认识他的灵魂祷告。 Itu pertama pelayanan kita dan dalam menjangkau jiwa-jiwa. 这是我们的第一步的事工。 Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 姐妹们， pastilah dalam usia kita ada saat di mana kita tidak bisa tidur. 在我们的生命里面总是有失眠的时候。 Jam 3, jam 4 pagi sudah terbangun. 很多姐妹凌晨3点4点就起来了。 Lalu apa yang ibu-ibu lakukan di saat bangun jam begitu? 那你醒了之后，你做什么呢？
Ada jemaat saya yang meminta untuk berdoa supaya mereka bisa tidur lebih nyenyak dan lebih lama. 有要求我代祷，让他们能够多睡一点。 Tapi saya selalu duduk dengan mereka dan menjelaskan bahwa masalah usia memang itu akan kita alami, tidak bisa tidur lebih lama. 我总是向他们解释，因为年龄的关系，有的时候我们真是不会睡觉，这是一个事实。 Daripada bangun mengomel dan marah, 比起醒来的时候生气发怨言， kita harus berdamai dengan waktu bangun itu. 我们需要跟这个醒过来的时间讲和， Yaitu melalui mendoakan jiwa-jiwa yang ada. 既然不会睡，那就为那些还没有认识神的灵魂祷告吧。 Ada banyak kebutuhan doa di dalam jemaat kita, di dalam persekutuan kita. 在我们的教会里面、团契里面有很多需要我们祷告的。 Mintalah Tuhan mengingatkan teman-teman yang lagi dalam pergumulan, yang dalam kesulitan. 求主纪念那些在困难当中我们的肢体， Doakanlah mereka. 为他们祷告。 Doakanlah pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang tempat yang sulit. 为在内地侍奉主很困难的宣教师祷告， Doakanlah pekerjaan Tuhan di ladang misi. 为着宣教这场的工作祷告。 Doakanlah mereka yang sedang di dalam penjara atau yang dihukum oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. 要为着那些因为信仰而受苦甚至下监牢的人，为他们祷告。 Percayalah ibu-ibu, jikalau kita mulai berdoa, Bapa di surga akan mengingatkan beban doa untuk didoakan. 你要相信，当我们这样祷告的时候呢，上帝要减轻我们的担子， Jadi beban Tuhan akan menjadi beban kita. 让上帝的心里面的负担成为我们的负担。 Tuhan Yesus berkata, ayahku bekerja hingga saat ini, aku juga. 主耶稣说：“我的父天父做事，直到如今我也做事。” Lalu kalau ayah kita bekerja sampai saat ini, mengapa kita harus berpangku tangan? 假如天父做事，我们怎么能够袖手旁观呢？ Jikalau kita melihat ayah dan ibu kita bekerja, pasti kita mau membantu mereka. 假如我们看见父母工作，我们岂不应当帮助吗？ Jikalau Bapa di surga bekerja sampai sekarang, bagaimana dengan kita? 如果天父做事直到如今，那我们又怎么样呢？ Ibu-ibu tidak bisa ke ladang misi. 你们姐妹们不能够到宣教的这场， Tapi ibu-ibu bisa ke ladang misi melalui doa. 但是可以借着祷告到宣教的这场。 Jikalau ada kesempatan, perkenalkanlah Kristus kepada teman-teman yang ada. 你有机会向你的朋友介绍耶稣基督， Sedih oleh karena mereka tidak memiliki Yesus, Tuhan kita. 为他们没有认识主而为他们忧伤， Siapa yang menanggung beban mereka? 谁替他们负重担呢？ Mereka hidup di dalam kekecewaan tanpa damai sejahtera. 在基督以外的人呢，他们没有喜乐。 Kita yang sudah mempunyai keselamatan, mempunyai jaminan, kita harus menawarkan itu kepada mereka. 我们有得救的保障，我们应该把这个消息告诉他们。 Tentu pertama-tama melalui doa-doa kita. 这就是借着祷告向神祈求。 Kita juga bisa memakai telepon kita untuk berbicara dengan mereka. 我们也可以借着电话跟他们沟通。 Jikalau kita mendengar teman kita yang lagi sakit, kita harus menelpon mereka. 如果我们听见我们的会友有生病，应该打电话给他。 Tapi ingat, tidak boleh mematikan telepon kalau tidak menawarkan doa kepada mereka. 如果我们没有为他们祷告呢，记得我们就不要放下电话。 Semua orang menghargai doa. 每一个人都需要，都愿意我们为他们祷告。
Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita telepon untuk melayani Tuhan. 我们感谢神把电话给我们，拿来服侍他。 Sehingga ladang misi ada di hadapan ibu-ibu. 这样呢，宣教的这场就在我们的面前， Ibu-ibu juga adalah misionaris 姐妹们也能够做宣教士， yang diutus ke dalam keluarga 就是被上帝差派到你自己的家庭， untuk mendoakan anak dan cucu, 为你的儿孙祷告， untuk mendoakan gereja kita, 为你的教会祷告， mendoakan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. 为那些还没有认识神的爱的人祷告， Dan kita harus bersaksi kepada mereka. 要向他们做见证， Karena Kristus telah mengangkat dan menanggung beban kita. 因为耶稣基督已经为我们背负重担。 Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. 亲爱的姐妹们， Saya tahu ibu-ibu sudah berdoa untuk kami di ladang misi. 我知道你们有为我跟同工们祷告， Teruskanlah berdoa. 继续为我们祷告。 Itu pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. 这是神给我们的侍奉。 Terima kasih untuk semua pelayanan melalui doa ini. 谢谢你们祷告的侍奉。 Kami juga mendoakan gereja GSRI Kartini dan ibu-ibu dan semua jemaat. 我们也为做卡蒂尼的灵粮堂以及姐妹们祷告， Agar kita bersama-sama melayani. 让我们一同来侍奉， Jangan tunggu dilayani saja. 不要等着人家来侍奉我们。 Kita ambil inisiatif untuk melayani. 我们的侍奉要自发， Melalui doa kita. 借着我们的祷告， Melalui menelpon teman kita. 借着跟朋友通电话。 Dan ada pelayanan yang lain yang diberikan oleh gereja. 当然还有其他的教会的事工。 Doakanlah tanggal 26 nanti saya akan kembali ke Afrika. 请你们为我祷告，在这个月26号，我要回到非洲。 Harapan saya akan mampir di GSRI Kartini sebelum berangkat ke Afrika. 我希望还没有回到非洲以前，能够到卡蒂尼灵粮堂。 Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. 上帝赐福给你们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 祷告， Tuhan Yesus, terima kasih. 耶稣，谢谢你， Tuhan tidak hanya menyelamatkan kami untuk masuk surga, 你不但拯救我们能够进到天堂， tetapi Tuhan Yesus menolong hidup kami tiap hari, 你也是每一天在生活中帮助我们， menanggung beban kami, 为我们背负重担， memberikan kelegaan dalam hidup kami. 让我们心中得到释放。 Tuhan tolong kami juga untuk menolong yang lain supaya menerima kelegaan dari Tuhan Yesus. 帮助我们能够也帮助别人，让他们能够得到在耶稣基督里面的安息。 Baik di dalam keluarga kami sendiri, 无论在我们自己的家庭， dalam jemaat kami, 或者是在我们的教会， tetapi juga mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. 还有那些还没有认识主耶稣的亲朋戚友， Agar mereka mempunyai jaminan keselamatan, 让他们向我们有得救的保障， tapi juga jaminan ada Tuhan yang menanggung beban tiap hari. 让他们也能够得到耶稣基督天天我们被重担的这个保障。 Berkati ibu-ibu di dalam pergumulan di dalam tiap keluarga. 愿主师父每一个姐妹在他们家庭里面的这个担子， Bahkan ada yang sudah usia lanjut. 有的已经年迈， Tapi firman-Mu berjanji sampai masa tua, sampai rambut putih, Tuhan tetap menolong dan menggendong dan memikul. 但是你应许我们，到我们年老发白的时候，你仍然怀抱我们，怀揣我们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，谢谢你， Dalam nama-Mu kami berdoa. 我们祷告是奉你的名， Amin. Amin. Terima kasih Pak Titus, Ya, kami memberkati. Iya. Sama. 谢谢提多牧师今天把神的信息传给我们，Terima kasih.
kepada Pendeta Titus Dima yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita menutup persekutuan ini dengan satu puji-pujian. Kita nyanyi bersama-sama dengan paduan suara Kur Esther. 我们用一首诗歌来结束我们今天的聚会。我们要和以斯帖诗班一同来唱一首诗歌，就是在第3季的诗歌本第60首活出爱 nyatakan kasih Kristus。 在这个世态炎凉的时代，让我们能够活出神的爱。 Di dalam dunia yang dunia yang dingin, dunia yang tak acuh ini, mari kita menyatakan kasih Tuhan, kasih Yesus. 我们一同来唱诗， kita angkat puji-pujian, nyatakan kasih Kristus.